mengucapkan syukur sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah SWT memilih kita berada dalam majlis ilmu ini bersama-sama dengan orang lain juga yang mungkin bersama-sama dengan mereka, para ulama, para salihin yang berada juga dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kita doakan semua umat Islam semoga sentiasanya berada di dalam rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Dan jangan kita lupa untuk kita banyakkan doa dan berselawat, baca Quran banyak-banyak hari ini, hari Jumaat. InsyaAllah semoga kita dengan keberkatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hari ini, kita juga mendapat kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT sebagai rahman dan rahimnya Allah SWT kepada kita, sayang dan kasihnya Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam yang mengimani tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini kita masuk dan kita dah duduk dalam kitab bab yang berkaitan dengan bacaan-bacaan ataupun zikir selepas salat maghrib, yang kita dah baca dah hadis nombor 250 dan hari ini kita masuk kepada hadis 251 yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Amarah bin Shabib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dekat sini cuba tengok, kita dah biasa dah tidak ada yuhyi wa yumit dalam banyak riwayat. Dekat sini ada riwayat, ada lafaz yuhyi wa yumit. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat ala athril maghrib ba'atha Allah Ta'ala lahu maslahatan yatakaffalunahu minasy syaitani hatta yusbih wa kataba Allah lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha anhu 10 sayyiatin mubikhat wa kanat lahu bi'idli 10 riqabin mu'minat. Walaupun zikir ini kelihatan macam sama, tetapi ada beberapa lafaz yang berbeza dengan riwayat-riwayat yang lain yang kita dah banyak jumpa sebelum ini. Imam Nawawi dia kata kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Ammarah bin Shabib. Dia berkata, Ammarah bin Shabib ni dia riwayat dia tak banyak sangat sebenarnya, adalah beberapa orang meriwayatkan daripada dia. Kita tengok dulu ke bawah. Sebelum kita bercakap tentang matan ataupun teks yang dibawa oleh Shabib, Ammarah bin Shabib. Ammarah bin Shabib ni kalau ikut Imam Tirmidzi, dia kata, cuba tengok dekat bawah tu. Sebelum lagi kita tengok terjemahan muka surat 178 tu. Dia kata Imam At-Tirmidzi mengatakan kami tidak mengetahui bahawa Ammarah bin Shabib ini mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud mendengar dekat sini adalah Imam Tirmidzi di sisi dia kata dia tak pernah tahu yang mana Ammarah bin Shabib ini pernah mendengar. Bila kata mendengar ini dalam konteks ilmu hadis membawa makna bahawa Ammarah bin Shabib ini tidak pernah mengambil ataupun mendengar apa-apa hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di sisi Imam At-Tirmidzi. Kita dah belajar sebelum ini bahawa di sisi ulama-ulama yang ma'ruf, yang hebat-hebat dalam kalangan ulama hadis sendiri, ada perbezaan pendapat di sisi mereka. Maka ini pendapat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Lepas tu Imam An-Nawawi dia ta'qib. Ta'qib ini dia counter balik. Dia kata Imam An-Nawawi dia kata hadis ini diriwayatkan aku berkata. Itu sebab kalau tengok dekat dalam kitab cetakan Al-Hidayah ini, dia tak nampak macam ada dialog ilmiah. Dia panggil intellectual discourse.
dia tidak kelihatan di dalam terjemahan dalam cetakan Al-Hidayah ini, seolah-olah dia di sana ada terdapat dialog ataupun perbahasan di kalangan para ulama dalam bentuk dialog. Tapi dalam kitab yang saya sharekan dekat skrin ni, kalau tengok dekat sini dia kata apa? Qala Tirmizi yang pertama, betul tak? Lepas tu Imam Nawawi pula membalas balik, dia kata qultu. Siapa yang belajar bahasa Arab dia mungkin dapat faham. Jadi Imam Tirmizi dia kata, aku tidak pernah mengetahui bahawa Ammar bin Syabib mendengar ataupun mendapatkan hadis direct secara terus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dia kata, aku pula mengatakan bahawa telah meriwayatkan Imam An-Nasa'i di dalam kitab Amal Yaum wal Lailah melalui dua jalur. Salah satunya adalah yang macam kita baca tadi. Wathani, maksudnya daripada Ammarah terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathani, riwayat ataupun jalur yang kedua adalah daripada Ammarah, dan Ammarah bin Syabib ini mengambil hadis daripada seorang lelaki daripada orang Ansar. Okey. Dan Hafiz Abul Qasim bin Askar dia kata hadha thani huwa as-shawab. Al-Hafiz Abu Al-Qasim bin Askar dia mengatakan bahawa yang kedua ini adalah yang benar. Maknanya kalau kita tidak menggunakan riwayat yang dikatakan tidak kuat melalui jalur yang pertama yang disebut, yang kita baca tadi, tetapi di sana ada jalur kedua yang membawa lafaz yang sama tetapi melalui jalur yang lain, iaitu Ammarah ini tidak mendengar daripada Rasulullah SAW, tetapi dia mengambil daripada seorang lelaki, maksudnya sahabatlah daripada golongan Ansar. Okey, jadi kita balik, kalau tengok dari segi perbahasan ulama-ulama hadis, mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahawa Ammar bin Syabib ini dia tidak confirm dia punya suhbah. Tak confirm dia punya suhbah maksudnya tidak confirm dia punya title sebagai sahabat Nabi. Itu perselisihan pendapat tentang Ammar bin Syabib. Tetapi Abdullah Ibn Abdul Bar, seorang ulama besar dalam bidang hadis, ulama Andalus dalam bidang hadis, dia meletakkan di dalam kitab dia yang bertajuk Al-Isti'ab fi Ma'rifatis Sahabah. Lebih kurang macam tu tajuk dia, Al-Isti'ab. Dia makruf dengan kitab Al-Isti'ab. Dia meletakkan dalam kitab Al-Isti'ab bahawa Ammar bin Syabib ini tergolong di dalam kalangan para sahabat. Jadi kita tengok kat situ ada perbezaan di kalangan para ulama hadis. Maka kita serahkan benda ni, siapa yang nak mengatakan bahawa ia tidak tergolong dalam kalangan para sahabat Nabi, tidak ada masalah, sebab bergantung dan berpandukan kepada pendapat ulama juga. Siapa yang nak kata dia ini salah seorang sahabat juga boleh, berdasarkan apa yang telah dinukilkan ataupun dimasukkan atau direkodkan oleh Abdullah Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab. Okey. Jadi selesai dekat situ, nak ceritanya hadis ini tidak ada masalah. Kalaulah ada masalah pada jalur ini, di sana terdapat satu lagi jalur lain, seperti mana yang Imam Nawawi sebut, yang mana Ammar bin Syabib ini mengambil daripada seorang lelaki daripada Ansar, dan orang lelaki inilah, sahabat inilah yang mengambil direct terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sikit perbahasan tentang itu. Okey. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyebut ataupun berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali selepas salat maghrib. Selepas salat maghrib, ataupun secara literalnya kita tengok kat sini selepas maghrib, iaitu selepas salat maghrib lah secara fahamnya. Kalau ikut selepas maghrib,
kita tak consider yang hampir dengan isyak itu selepas maghrib. Ini bukan cerita cakap-cakap orang Melayu. Cakap-cakap orang Melayu, cakap kita ni, bila nak sampai? Sebelum asar lah. Yalah, sebelum asar tu betul-betul sebelum asar. Ataupun kita kata, bila nak sampai ke rumah saya? Lepas maghrib lah. Tapi dia sampai lagi 2 minit sebelum isyak. Bila datang dia kata nak sampai selepas maghrib. Tapi sampai ni dah dekat dengan isyak. Yalah, selepas maghrib. Jadi perbahasan-perbahasan itu perbahasan-perbahasan helah untuk melepaskan diri dan sebagainya. Tetapi bila kata ala athril maghrib ataupun ala ithril maghrib, sebagaimana di dalam hadis ini, athri ni maksud dia betul-betul selepas maghrib, betul-betul selepas waktu maghrib. Jadi kalau seorang itu maghribnya dia terlewat sikit, mungkin ada isu dia sakit perut ke apa ke kan, contohnya disebabkan perkara-perkara keuzuran syar'i, maka walaupun orang lain punya maghrib itu dah awal dah, dia punya maghrib barulah pukul 8 dia punya maghrib, sebab mungkin ada musibah ataupun apa-apa kesulitan yang berlaku pada dia, maka itulah masanya dia akan baca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nabi kata apa? Nabi kata ba'athallahu ta'ala lahu maslahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutuskan baginya, bagi seorang yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali, maslahatan, penjaga. Ini bukan isu syirik, ini isu pengawasan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siapa-siapa bagi tahu tentang adanya pengawasan daripada Allah SWT sedangkan Nabi tak pernah sebut, sedangkan Allah tak pernah sebut, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau Allah dah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebut di dalam hadis ini, sebab ini perkara yang gaib, Nabi pun tak nampak perkara yang gaib, tak tahu perkara gaib kecuali apa yang dah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Dan Nabi sebut kat sini, dia kata Allah akan mengutuskan baginya, bagi seseorang yang membaca zikir tadi sebanyak 10 kali, maslahatan. Kalau tengok dekat perenggan yang terakhir sebelum nombor 35 tu, dia kata apa? Dalam kitab Al-Hidayah, dia kata maslahah. Itulah kata, bila kata maslahah, kalau dalam bahasa Melayu kadang-kadang orang tulis kitab Arab, dia kata maslahah ini maslahah, kebaikan ataupun kebajikan, tetapi kat sini dia nak bagi tahu maslahah dengan huruf sin. Dia kata maslahah dengan huruf mim yang berbaris di atas itu maslahah. Maslahah dekat sini sin berbaris mati, lam dengan berbaris di atas, maslahah makna dia adalah para malaikat penjaga. Para malaikat penjaga, iaitu malaikat yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sesiapa yang berzikir dengan zikir yang Nabi dah pesan dekat kita untuk kita baca ini. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan baginya penjaga, yatakaffalunahu minasyaitan hatta yusbih, yang mana dia akan, malaikat-malaikat yang menjaga ini akan menjaga, memberi perlindungan kepadanya sehinggalah daripada syaitan, sehinggalah dia sampai ke waktu pagi. Allah akan mengirimkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya daripada syaitan sehingga pagi hari. Okey? Itu terjemah dalam kitab Hidayah. Maksudnya malaikat-malaikat ini datang untuk menjaga seseorang ini, tak kiralah dia, kalau tengok dalam perkataan itu yang diterjemahkan dalam kitab Hidayah, bersenjata. Senjata itu ditakdirkan ataupun dibekalkan oleh Allah SWT kepada para malaikat untuk yatakaffal, untuk mengambil alih penjagaan itu. Bukan mengambil alih sebenarnya,
Sebab ini akidah, ini akidah. Macam saya beritahu tadi, kita tak boleh kata ada orang lain yang menjaga kita kecuali Allah SWT. Sebab semuanya adalah dengan izin Allah SWT. Tetapi bila Allah mengutuskan penjaga-penjaganya, maka itu kita faham bahawa ia menjaga dengan izin daripada Allah SWT. Maka malaikat-malaikat ini akan menjaga orang itu daripada syaitan sehingga dia sampai kepada waktu pagi. Sama jugalah macam kita kata, okey, hantar polis untuk mengiringi, hantar pertahanan awam contohnya, rela contohnya untuk menjaga kebajikan ataupun memudah carakan urusan dan sebagainya. Maka itulah cara kita memahami supaya segala perkara yang berkaitan dengan keselamatan sebenarnya dikembalikan kepada Allah SWT dulu, sebab Allah SWT lah yang hanya yang mampu menjaga keselamatan kita, tetapi dengan berbagai-bagai cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang kita kena pegang. Jangan siapa-siapa rasa bahawa bila malaikat datang menjaga kita itu, kuasa itu adalah kuasa malaikat dan kita bergantung kepada malaikat. Tidak. Itu adalah janji Allah Ta'ala yang Allah sendiri izinkan segalanya berlaku dan semuanya adalah kembali kepada Allah SWT. Dan Allah akan menulis baginya 10 hasanatin mujibat. 10 kebaikan yang, okey, kita tengok apa terjemahan dia. 10 kebajikan yang menghantarnya masuk ke syurga. Mujibat. Ada hadis yang hanya datang asyara hasanat. Ini yang saya kata ada perbezaan tadi. Ada hadis-hadis lain yang membawa riwayat yang tidak mempunyai perkataan mujibat. Mujibat dekat sini maksudnya kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab untuk seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga dengan izin Allah SWT. Okey. Wa maha anhu asyara sayyiatin mubiqat, dan dia memadamkan, menghilangkan, menghapuskan 10 kejahatan yang menyebabkan ianya dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan menghapuskan 10 dosa yang mencelakakannya dan bacaan tersebut. Okey, mencelakakannya. Okey. Terjemahan itu bagaimana kita nak faham? Mubiqat ini kalau diterjemahkan dengan mencelakakan ataupun kita panggil dengan kejahatan yang membinasakan seseorang yang membuat kejahatan itu. Ataupun kejahatan yang membinasakan orang lain. Kalau dia mencuri hak orang lain, mengata orang lain, mengumpat orang lain, dengki hasilnya terjadi kepada orang lain. Kalau dia minum arak, duduk sorang-sorang, kejahatan itu yang menghancurkan dia, membinasakan dia, maka kejahatan-kejahatan yang merosakkan dia, yang menghancurkan dia. Okey. Wa kanat lahu bi'idli 'ashri riqabin mu'minat, dan dengan bacaan itu menyamai kerja-kerja membebaskan 10 hamba tawanan ataupun hamba abdi mukmin. Okey. Jadi itulah fadilat-fadilat yang terkandung, yang didapati, yang diperolehi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas salat maghrib. Selepas salat maghrib. Maka hadis ini kategorinya adalah hasan. Apabila berlaku beberapa perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang Ammarah bin Syabib dan beberapa isu lain mungkin, maka hasilnya hadis ini diklasifikasikan sebagai hasan, dan Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri menyebutnya bahawa ianya mempunyai sanad yang hasan, seperti mana yang disebut di dalam kitab Nata'ijul Afkar fi takhriji ahadithil azkar. Wallahu alam. Okey, jadi itulah di antara 1-2 hadis yang berkaitan dengan bacaan selepas salat maghrib. Dan kita akan masuk terus kepada nombor 35, bacaan pada salat witir. Bacaan pada salat witir dan bacaan atau berzikir selepas salat witir.
Saya tengok dulu soalan, nampak macam ada soalan. Saya minta maaf okey. Meaningnya hadis ini hasan. Ya, betul. Hadis ini hasan. Hadis ini kategori klasifikasinya hasan. Maksud bacaan zikir lepas solat maghrib itu dibaca sebelum kita baca doa selepas solat ke? Di dalam doa boleh, sebelum doa pun boleh. Dia zikir. Dia zikir, dia bukan doa. Selepas solat Nabi biasakan dengan zikir dulu. Okey, Nabi biasakan dengan zikir dulu. Tapi tidak ada masalah juga kalau kita nak letakkan zikir kita di dalam doa kita. Sebab zikir itu memuji Allah, menyebut nama-nama Allah yang maha besar, maha agung. Maka itu juga kita boleh sekalikan di dalam doa. Tidak ada masalah juga kalau kita dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas solat itu, sebelum kita doa dan kita baca lagi sekali zikir itu di dalam doa, tidak ada masalah juga. Tetapi kalau tanya, kalau kita lihat balik, sebab kita sama-sama belajar, kalau kita lihat balik, zikir ini Nabi baca bila? Kalau tengok hadis-hadis lain, selepas istighfar, selepas bagi salat. Ingat dah kita dah baca dululah, lama dah kot mungkin. Tak adalah sampai, kita dah baca lama dah tahun lepas. Tahun lepas kita baca dah pada awal-awal, walaupun tahun lepas tu barulah tak sampai 2 bulan kan. Kita dah baca dah awal dulu, yang mana Nabi baca benda ni selepas dia bagi salam, selepas istighfar. Kan kita dah baca, dah jumpa banyak dah sangat-sangat hadis yang berkaitan dengan lafaz tahlil yang seperti ini. Maka mengikut tempat dan posisi zikir ini adalah selepas kita bagi salam, selepas kita istighfar sikit, dan di dalam turutan-turutan zikir yang kita tengok dan kita boleh baca berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau nak letak di dalam doa juga tidak ada mempunyai masalah insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita masuk ke hadis babu ma yaqra'uhu fi salatil witri wa ma yaqulu ba'daha. Bab pada menyatakan apa-apa yang dibaca di dalam salat witir, iaitu dia merujuk kepada surah-surah lah, merujuk kepada surah-surah yang biasa dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam salat witir. Wa ma yaquluhu ba'daha, dan apa yang disebut, apa yang dia zikirkan selepas salat witir itu. Imam An-Nawawi dia kata as-sunnatu liman awtara bi 3 raka'atin ay yaqra'a fil ula ba'da al-Fatihah. Sunatnya bagi sesiapa yang berwitir ataupun solat witir dengan 3 rakaat, sebab solat witir dia boleh 1, dia boleh 3, dia boleh 5, dia boleh 7, dia boleh 9, dia boleh 11, yang witir, namanya pun witir. 2 rakaat pertama, ulama ada yang mengatakan niat salat syafa', niat salat dua-dua. Bagi yang penghabis, 1 rakaat itulah niat witir. Okey. Jadi jumlahnya bermula dengan kita niat syafa' tadi. Selain daripada kita solat tahajud, kita solat ba'diyah isyak, kita solat taubat contohnya, kita solat istikharah contohnya, kita solat tahajud contohnya. Okey. Jadi itu susunan biasalah. Yang pentingnya solat witir itu bebas untuk kita buatkan sebanyak mana. Jadi dia kata siapa yang biasa solat witir 3 rakaat, dia baca pada rakaat pertama selepas surah Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kejap. Syafa' ini syafa' wal witr. Syafa' ini solat 2 rakaat. Dia satu istilah fiqh. Satu istilah fiqh yang merujuk kepada solat 2 rakaat. Kepada solat 2 rakaat. Jadi ada ulama kata tak apalah, niat witir terus sahaja, boleh juga. Tapi ada ulama kata solat 2 rakaat yang pertama dengan 1 salam yang pertama itu, kalau kita buat 3 rakaat, yang pertama dan kedua itu, yang 2 rakaat itu usali sunat syafa'. Mungkin ingat dalam hati sajalah, saja aku sembahyang sunat 2 rakaat syafa'. Okey. Sebab kita sembahyang 2 rakaat. Okey. So
kita tutup dengan satu rakaat yang terakhir itu, masa tu kita solat kita niat witir di dalam hati. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Para ulama juga saya dah pernah cek dah pendapat-pendapat itu, maka itulah lebih kurang kita boleh amalkan, tidak ada masalah. Ustaz, adakah ini sunnah Rasulullah selepas zikir? Betul. Istighfar dulu, lepas tu la ilaha illallah la syarikalah dulu, lepas tu baru Allahumma antas salam minkas salam. Tapi kalau nak yang ada di dalam hadis yang kita jumpa istighfar, lepas tu la ilaha illallah la syarikalah, lepas tu hadis yang lain sebut tentang Allahumma antas salam minkas salam, maka ada keluasan, ulama kata ada keluasan dalam kita menyusun. Sebenarnya kita bukan menyusun, kita menyusun dengan susunan yang Nabi bagi, tetapi bila terdapat beberapa riwayat yang ada kata macam ni, ada yang kata macam ni, tetapi posisi zikir-zikir itu selepas solat maghrib, maka itu adalah bebas dan itu adalah satu keluasan dan rahmat kepada kita untuk kita berzikir mana yang kita mampu untuk berzikir, insya-Allah. Boleh ke tahajud dikira syafa' jika masa terhad? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kita solat tahajud lah. Masa tu kita tak ada niat syafa'. Kita niat tahajud lah sebab kita memang nak sembahyang tahajud. Cuma kita solat je lah witir satu rakaat tu, tidak ada masalah. Sebab tahajud itu ada kelebihan-kelebihannya juga. Jadi kita tahajud dulu, sebab solat yang afdal selepas kita terbangun daripada tidur itu tahajud. Jadi kita bangun pun tengok tinggal dalam 7 minit 8 minit lagi untuk azan subuh, maka kita utamakanlah tahajud tu, insya-Allah. Dan kita sempat juga buat witir, sebab witir juga satu perkara yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan Nurhanita, Assalamualaikum. Mohon pandangan Ustaz berkenaan pandangan Imam Nawawi berkenaan bacaan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi hukum makruh oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan selawat perlu disambung dengan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar sekalian dalam kitab Fathul Bari menyatakan boleh diasingkan antara selawat dan salam. Ada pandangan ulama muktabar yang menyatakan hadis ini perlu ditakhris semula. Okey, rujukan ni dekat mana? Puan Nurhanita? Ini khilaf di kalangan para pendapat ulama lah. Jadi dalam kitab Fathul Bari, Ustaz. Dalam kitab Fathul Bari kan? Sebab dalam kitab Fathul Bari ini ada banyak perbahasan juga. Kalau tengok Fathul Bari itu sendiri syarah itu Fathul Bari itu dibuat oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, Ibn Hajar Al-Asqalani macam kita bagi tahu, dia datang hampir 100 tahun selepas Imam Nawawi datang. Okey. Bab hukum makruh oleh Imam Nawawi dan sebagainya ni, dia ada perbahasan-perbahasan yang berkaitan lah. Mungkin ada hujah dia, saya nak kena tengok balik, tetapi ini khilaf biasa di kalangan para ulama. Ini khilaf biasa di kalangan para ulama, maka kalau mengikut Ibn Hajar Asqalani yang datang hampir 100 tahun selepas dia, dan di dalam kitab Fathul Bari juga membawa beberapa riwayat lain yang berkaitan dengan riwayat Al-Kashmihani, contohnya ada beberapa ulama lain yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, maka kalau kita nak ambil pendapat yang agak latest adalah pendapat Ibn Hajar Asqalani lah. Pendapat pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka kalau dia kata, Ibn Hajar Al-Asqalani kata boleh diasingkan di antara selawat dan salam, maka itu tidak ada masalah juga. Okey. Allahumma salli. Tapi kalau nak sebut tentang selawat, ikut selawat yang datang dari dalam hadis yang kita dah baca sebelum ini. Jadi kalau ikut tu boleh dah Ustaz, kita asingkan selawat dengan salam sebab kalau kat luar daripada solat tu Ustaz Kalau saya agak seorang guru pendidikan, saya ajar anak murid saya kan. Jadi selawat kadang-kadang saya tak adalah ajar tentang salam tu kan. Jadi kalau dalam solat memang kena ikut dah dalam dalam solat, tapi salawat dan salam ini berkaitan dengan di luar solat kan. Kalau selawat di dalam solat, di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir itu dah ada dah lafaz dia, betul tak? Yang tu tak ada isu untuk kita pisahkan ataupun kan. Tetapi ini berkaitan dengan Allahumma salli wa sallim, betul tak? Betul Ustaz. Sebab apa? Sebab saya ada join kitab pengajian Fathul Bari kan. Okey. Maka kita dah jumpa dah sebelum ini pun
okey, bacaan-bacaan di dalam solat itu tidak ada masalah. Yang bacaan dalam solat kita dah letak, dah settle dah selesai dah masalah. Ini bacaan-bacaan ataupun selawat dan salam yang kita baca selepas daripada di luar daripada solat. Maksudnya di luar daripada solat. Dan kita dah pernah jumpa dah sebenarnya takhrij oleh Ibn Hajar juga dalam kitab Nataijul Afkar tentang hadis yang kita jumpa tentang ada perkataan selawat dan salam itu. Kita dah baca dah sebelum tu, maksudnya boleh diasingkan, boleh disekalikan, tidak ada masalah. Itu khilaf yang muktabar, dia panggil khilaf muktabar. Maknanya kalau Imam Nawawi dia kata makruh itu pada zaman dia melihat kepada beberapa riwayat yang datang kepada dia, tetapi selepas datangnya Ibn Hajar Asqalani hampir 100 tahun selepas dia itu, dan menganalisa beberapa riwayat lain dan qarinah ataupun sokongan-sokongan ataupun sumber-sumber lain, maka Ibn Hajar Asqalani dia kata boleh diasingkan di antara salam dan selawat. Maka hadis, kalau ada kata pandangan ulama mutabar yang menyatakan hadis ini perlu ditakhrijkan semula, itu hadis dalam Sahih Bukhari ke hadis di dalam Sahih Muslim, di dalam Al-Azkar? Itu yang nak tanya. Al-Azkar Ustaz, sebab apa? Sebab yang sebab ada satu kata kita kena pakai yang Fathul Bari punya lah kan. Sebab apa yang terkini. Ya, kalau ikut itu sebab saya kata tadi, kalau nak ikut yang latest punya pendapat, sebab Imam Nawawi dia bagi tahu tentang satu perkara itu, sebab saya bagi contoh. Ada sebab, saya tak pasti kenapa Imam Nawawi kata makruh itu, wallahu alam, saya kena tawakuf dekat situ. Tapi di dalam perbahasan fiqh memang ada pendapat-pendapat ulama yang kadang-kadang bila kita lihat, saya selalu bagi contohnya kenapa Imam Malik rahimahullah pernah berfatwa, pernah menyatakan bahawa kenapa dia pernah berfatwa kata puasa 6 itu makruh tu, dia ada sebab dia. Di antara sebab yang dah diketahui oleh para ulama ma'ruf, dia kata pada zaman dia tu orang-orang manusia umat-umat Islam dah merasa dan beriktikad bahawa puasa 6 tu macam wajib. Jadi perkara yang memang hukumnya sunat, kalau kita iktikad kata wajib, dia tak boleh. Itu sebab Imam Malik berfatwa, dan fatwa itu bukan fatwa yang berterusan. Dia bila selesai je masalah itu, fatwa itu kembali kepada yang asal. Maka isu Imam Nawawi rahimahullah saya tak dapat nak telusuri lagi, saya tak sempat lagi ni. Tapi kalau nak ikut sebagaimana yang ditakhrijkan oleh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Nataijul Afkar, sebab Ibn Hajar Asqalani dah buat takhrij Al-Azkar. Nama je Nataijul Afkar. Saya pun ada dah download banyak jilid juga. Jadi kalau nak ikut pendapat yang agak mutakhir, latest, kita pegang kepada Ibn Hajar Asqalani. Dan kalau ikut Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi ni, kedua-duanya ni sebenarnya ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i. Itu yang kita lihat. Maka ini adalah perbezaan pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tidak ada masalah. Masing-masing ada hujah, dan kalau nak ikut yang latest adalah kita ikut apa yang Ibn Hajar Asqalani bagi tahu. Nurlaida, betul saya dah bagi tahu tadi, syafa' itu dua. Dia macam ini istilah dalam bahasa Arab lah. Syafa' itu maknanya dua. Syafa' wal witr. Jadi dua dan satu. Maka kalau kita ulama menasihatkan kalau solat 2 rakaat itu niat syafa', yang satu itu yang akhir itu baru witir. Ada dalam tafsir surah Al-Ahzab ayat 15, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam. Itulah yang kita kata tadi, dia boleh, tidak ada masalah. Itu sebab ada huraian. Bila kita nak duduk di luar ni, kita sekalikan je, tidak ada masalah. Boleh je tidak sekalikan, boleh kita sekalikan. Maksud dekat sini dari segi wajib ke, bila wajibkah kita kalau kita selawat, kita kena taslimkan juga, kita kena salamkan juga. Itu sebab dekat sini dia kata, Ibn Hajar Asqalani dia kata boleh diasingkan antara selawat dan salam. Itu maksudnya boleh kalau kita selawat saja ataupun kita salam sahaja, boleh, tidak ada masalah. Okey. Dalam ayat Quran tu pun dia kata berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Dia tidak membawa makna bila kita berselawat kita mesti mengucapkan salam juga dalam waktu yang sama. Itu dari segi tafsirannya secara hukum. Sebab perkara ini tidak ada ulama mengatakan yang itunya adalah wajib untuk disekalikan
selawat dan salam. Sebab kalau kita tengok dalam tahiyat akhir, tahiyat awal pun Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam tahiyat akhir pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Tidak ada salam dekat situ. Tetapi ada riwayat kita jumpa ada selawat dan salam. Maka mengucapkan selawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu anjuran, satu nasihat agama, satu suruhan di dalam Islam oleh Allah Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana untuk diaplikasikan itu bergantung kepada khilaf, bergantung kepada dalil-dalil yang datang kepada kita, yang kita tengok ada masa dia tidak disertakan dengan salam, ada masa disertakan dengan salam, dan ada keharusan di situ untuk kita diasingkan berdasarkan pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Jadi kalau merujuk kepada surah Al-Ahzab ayat 56 itu, betul Allah suruh kita berselawat, Allah suruh kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tidak membawa hukum wajib. Kalau kita mengucapkan salawat, kita wajib juga terus mengucapkan salam. Bagi sesiapa yang mengucapkan salawat, dia berselawat, mengucapkan salam, dia mengucapkan salam, tetapi siapa-siapa yang mendapatkan dua-duanya sekali, maka dia mendapatkan kelebihan dan fadilat yang lebih lah, mengikut apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insya-Allah kita cuba, saya cuba lepas ini, insya-Allah saya cuba baca lagi sikit tentang perkara ini. Nanti saya akan send kepada Opah insya-Allah kalau saya sempat. Perbahasan yang saya rasa bagus untuk kita faham sama-sama tentang perkara ini. Okey, kita balik kepada hadis tadi. Saya minta maaf tak apa yang tanya tu, sebab ini majlis ilmu, makanya kita ada masa, kadang kita baca sikit, ada masa kita baca banyak. Maka semoga dengan perbahasan-perbahasan itu memberikan kita ketenangan untuk kita beramal. Itu yang penting. Kadang-kadang ada orang beramal, kadang-kadang dia rasa macam boleh ke tak boleh, tapi dia buat juga. Maka ketenangan untuk kita beramal, sabitnya sesuatu amalan itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan yakin, maka itu memberikan kita ketenangan untuk kita berdoa, kita berzikir supaya kita rasa selesa dengan apa yang kita buat. Sebab itulah di antara kunci kenapa kadang-kadang ada orang buat amalan dia tak khusyuk, ada orang buat amalan dia khusyuk. Jadi kita dapat ketenangan dan keyakinan ini untuk menyokong amalan-amalan kita supaya ianya bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia kata baca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fa in nasiya sabbaha fil ula, sabbaha, kita sabbaha ni maksudnya kalau dia terlupa nak baca sabbihisma rabbikal a'la tadi tu, kejap ada call kejap saya minta maaf. Okey. Okey, sorry, minta maaf Okey, jadi dia kata kalau seseorang itu terlupa baca sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la pada rakaat pertama, dia baca surah lain contohnya, dia ambil surah lain. Atabiha ma'aqul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua. Sebab apa? Sebab inilah surah-surah yang mengikut beberapa riwayat yang Imam Nawawi dah telusuri sebelum dia bagi sedikit orang kata mukadimah dalam bab ini. Inilah di antara riwayat-riwayat surah-surah yang mengatakan surah-surah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilazimi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi buat conclusion di dalam mukadimah ini. Maka dia kata
kalau seorang itu terlupa baca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, maka untuk mendapatkan sunnah itu, dia kata boleh baca pada rakaat kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dia ganti baliklah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama tadi tu yang dia terlupa tu, di dalam rakaat kedua bersama-sama dengan Qul ya ayyuhal kafirun, sebab Qul ya ayyuhal kafirun itu posisinya pada rakaat kedua. Kalaulah, dan begitu juga kalau dia lupa pada rakaat kedua itu Qul ya ayyuhal kafirun, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat ketiga bersama-sama dengan Qul huwallahu ahad dan ma'awwidhatain. Jadi kalau dia terlupa baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, maka dia maka dia dinasihatkan untuk membaca 4 surah lah. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Okey, clear ya? Okey. Lepas itu dia kata lepas itu Imam Nawawi dia bawa mari hadis, ya, dia kata wa rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihima bil isnadis sahih an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witr qala subhanal malikil quddus, wa fi riwayat an-Nasa'i wa ibn Sunni subhanal malikil quddus 3 marrat. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab ni antara orang yang banyak melazimi Nabi juga, dan di antara tokoh-tokoh besar di dalam Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW bila dia memberi salam pada salat witir, maksudnya selepas salam salat witir, dia berzikir dengan Subhanal Malikil Quddus. Jadi kalau mengikut riwayat Abi Dawud dan Nasa'i dan beberapa riwayat lain, dia sebut Subhanal Malikil Quddus saja. Berapa kali tidak disebut. Maka siapa yang menyebut sekali saja selepas salat witir, dia sudah menepati ataupun mengikut sunnah untuk menyebut Subhanal Malikil Quddus selepas salat witir. Tetapi di dalam salah satu riwayat oleh Imam An-Nasa'i, jadi Imam An-Nasa'i ada 2 riwayat, satu riwayat tidak ada sebut berapa kali, tapi satu riwayat lain menyebut 3 kali. Dalam satu riwayat oleh Imam An-Nasa'i dan Ibn Sunni, Subhanal Malikil Quddus 3 marrat, membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Okey. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain-lain, Nasa'i, Ahmad dalam Musnad, Ibn Hibban juga. Jadi ini hadis yang boleh diamalkan. Maka bukanlah Subhanal Malikul Quddus itu seperti mana yang kita hanya biasa jumpa pada salat witir pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan selepas solat tarawih. Maka kita perbanyakkan Subhanal Malikul Quddus ini, maksudnya melazimi Subhanal Malikul Quddus ini selepas solat witir, insya-Allah, setiap malam insya-Allah, ataupun sebelum. Kadang-kadang ada yang biasa buat qiyamul lail akhir malam itu, maka solat witir dia itu adalah sedikit masa sebelum azan subuh berkumandang. Wallahu a'lam. Dan kita tengok hadis yang seterusnya. Ada soalan ke? Kita tengok hadis yang seterusnya. Dia kata, wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن. Imam Tirmidzi dia kata hadis ini hasan, tetapi klasifikasinya sahih di sisi ulama lain, seperti yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Mastur dalam kitab Lawami' ini. Jadi dalam bab ini Imam Tirmidzi nampak lebih particular lagi tentang jalur periwayatan ini, tetapi ulama lain dia kata hadis ini sahih. Hadis ini sahih, tapi di sisi Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Makanya secara kesimpulan tidak ada masalah dengan riwayat ini. Okey, jadi apa dia?
Dia kata kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi dan Nasa'i daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut pada akhir witirnya. Pada akhir witirnya ini dia boleh jadi macam-macam sebab dia tak bagi tahu selepas salam. Maka di mana letaknya tempat untuk berdoa, maka dekat situlah kita faham bahawa di akhir witirnya. Di akhir witirnya maksudnya di akhir witirnya boleh kata selepas salam. Selepas salam. Pada solat, dalam solat pun boleh tak berdoa dengan doa ini? Boleh, tidak ada masalah juga sebab dia kata di akhir witir. Sebab kalau baca di akhir witir maksudnya di sujud yang terakhir itu kita baca doa ini pun tidak ada masalah juga. Itu keluasan di dalam pengamalan tentang zikir ini. Kalau nak baca sebelum bagi salam, boleh tak? Boleh juga selepas tahiyat akhir itu dibaca dengan sempurna sebelum kita bagi salam. Tapi kalau nak baca selepas bagi salam solat witir, boleh tak? Boleh juga, tidak ada masalah. Maka itu menjadi satu rahmat dan keluasan kepada kita untuk kita mengamalkan doa ini. Apa makna doa ini? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta perlindungan dengan keredaanmu daripada kemarahan dan kemurkaanmu. Kemarahan ataupun kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan kemaafanmu daripada akibat ataupun balasan buruk daripada kamu terhadap apa yang maksudnya terhadap apa yang kita lakukan dari segi dosa ke apa ke. Na'udzubillah. Aku minta berlindung dengan keafiatan ataupun kemaafan daripadamu daripada akibat ataupun balasan buruk kepadaku dari kamu. Maksudnya balasan engkau terhadap aku dengan perkara-perkara yang tidak elok aku buat, dengan dosa dan sebagainya. Itu konteks yang kita kena faham bila kita berdoa, supaya kita memohon daripada Allah Ta'ala itu kemaafannya. Kalau Allah tak bagi kemaafan, Allah akan balas kita dengan balasan buruk dengan hasil daripada apa yang kita buat. Wa a'udzu bika minka, dan aku minta perlindungan denganmu daripadamu. Macam ni kita nak faham ni. Ini pun akidah. Itu sebab dalam doa itu ada akidah. Dalam doa itu ada tauhid. Dalam doa itu ada iman. Dengan hasil daripada tauhid, iman dan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala dengan akidah yang betul itu, semoga ia menjadi tali yang kuat untuk kita terus berdoa dan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Dan aku minta perlindungan denganmu daripadamu. Maksudnya aku minta perlindungan denganmu ya Allah, engkau saja yang bagi perlindungan kepadaku daripada apa? Daripada apa sahaja yang datang daripadamu. Ada datang daripada Allah Ta'ala, yang mana kalau kita tak minta perlindungan nampak bagus, tapi dia menjadi ujian kepada kita. Duit, rezeki datang daripada Allah, tetapi kalau Allah tak bantu kita menjaga duit itu akan menghancurkan kita. Kalau Allah yang datang daripada Allah itu bencana dan sebagainya, sakit dan sebagainya, memang kita nampak kita nak minta jauh daripada perkara-perkara itu. Tetapi kalau duit, kalau anak pinak, kalau rezeki, naik pangkat contohnya, juga datang daripada Allah Ta'ala. Tapi manusia banyak lupa untuk minta berlindung daripada Allah Ta'ala dengan apa yang dia dapat. Jadi apa-apa sahaja yang kita dapat dalam bentuk yang kita rasa itu adalah nikmat, maka menjadi adab juga untuk kita meminta ampun, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala daripada ujian rezeki yang Allah bagi kepada kita ini, supaya kita menjadi orang yang bersyukur dengan rezeki, tidak takabur dengan naik pangkat kita, dengan pangkat yang besar kita dan sebagainya. Kita tidak takabur dan besar diri, kita tidak ada hasad dengki dengan orang lain dan sebagainya. Maka itu adalah nikmat di atas nikmat, hasil daripada pemberian dan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Jadi aku minta perlindungan denganmu ya Allah daripada apa sahaja yang datang daripadamu. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak menghitung ataupun aku tidak mampu menghitung. Aku tidak menghitung pujian-pujian ke atasmu seperti mana yang engkau puji ke atas dirimu sendiri. Maksudnya kita yang kadang malu Allah Ta'ala puji diri Allah Ta'ala sendiri, tetapi kita tidak memuji diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena puji lebih lagi sebenarnya, tapi hakikatnya kita tidak mampu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada apa yang Allah
Allah puji diri dia sendiri, maka itu sebagai satu motivasi dan i'tibar, kesedaran kepada kita bahawa kita kena banyakkan lagi zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Abu Daud, dan juga Imam At-Tirmizi, dan juga Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam Musnad dia dan sebagainya. Jadi boleh diamalkan hadis ini dan bacaan ini. Jadi habislah kita, saya tak pasti kenapa dia buat dia bahagikan bab macam ni. Jadi kita dah habis dah sampai muka surat 179 itu, maka kita masuk kepada zikir hendak tidur dan setelah berbaring. Babu ma yaqulu idza arada an-naum, bab pada menyatakan seseorang itu bila dia nak tidur dan dia dah duduk di atas, dah mengiring ataupun dah baring dah di atas tilam ataupun katil ataupun tempat yang dia nak tidur. Kalau tengok riwayat-riwayat yang datang kepada kita, yang sahih, Nabi letak di atas lambung kanan dia dan sebagainya. Dan adalah cara-cara Nabi tidur, nanti kalau kita jumpa nanti kita tengok. Jadi Nabi tidur mengiring belah kanan, di atas lambung belah kanan dia. Jadi ada yang meletakkan ada yang menyusun cara tidur seperti Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat pahala mengikut iqtida, mengikut Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dia kata apa? Qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 190-191. Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab hidayah ni dia habiskan terus, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Jadi itu ayat sebagai mukaddimah kepada bab yang berkaitan nak menceritakan kat sini. Maksudnya orang-orang yang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala itu, sama ada dalam keadaan mereka berdiri ataupun duduk ataupun sambil mereka itu mengiring, berbaring, dan mereka memikirkan tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi, yang kita kena faham dan kita kena imani dan yakini betul-betul bahawa tidak ada yang Allah jadikan dengan sia-sia. Itu akidah kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang Allah ciptakan, yang kita nampak ataupun kita tidak nampak. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Wa rawainahu fi sahih Muslim min riwayat al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma. Okey. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ataupun duduk dah ready nak tidur, dekat tempat dia tidur, katil ataupun tilam dia akan sebut, dia akan baca bismikallahumma ahya wa amut, dengan Tuhanmu ya Allah ya Tuhanku, aku hidup dan aku mati. Aku tadi hidup dan aku akan mati. Okey, aku akan hidup dan malam tidur itu iktibar mati sementara. Sebab kita tidur, kita tak boleh buat apa-apa pun. Sebahagian besar daripada keadaan orang mati itu berada pada keadaan orang yang tidur. Itu sebab perumpamaan tidur itu sebagai mati sementara. Semoga Allah SWT mengizinkan kita bernafas kembali dengan keberkatan kehidupan kita pada esok hari itu. Sebab kita sedar kita manusia yang banyak dosa, kita manusia yang kurang berzikir dan kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka kita mengharapkan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi itu harapan kita, tetapi masih kita nak tidur, penyerahan kita perlu ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah aku tidak lagi dibangunkan pada esok hari, maka akidah kita sesungguhnya Allah sahajalah yang menghidupkan, dan Allah sahajalah yang mematikan. Itu akidah kita. Tetapi itu harapan kita, tetapi masih kita nak tidur, penyerahan kita perlu ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah aku tidak lagi dibangunkan pada esok hari, maka akidah kita sesungguhnya Allah sahajalah yang menghidupkan,
dan yang mematikan. Dengan nama-Mu ya Allah ya Tuhanku, aku hidup dan aku mati. Serahkan diri kepada Allah Ta'ala masa kita nak tidur, maka apa-apa yang jadi selepas itu kita harapkan keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini sahih, tidak ada masalah. Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim dalam riwayat Muslim, dan kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim daripada riwayat Al-Barra bin Azib. Maka ini riwayat yang mempunyai jalur periwayatan yang kuat, yang kuat. Selepas itu kita masuk kepada riwayat yang seterusnya. Saya tengok sekejap kalau ada soalan. Okey, alhamdulillah tak ada soalan. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah. Qala lahu wa li Fatimah إذا آويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34. Okay. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada Ali dan juga kepada Fatimah, Ali dan Fatimah. Ali anak Nabi Muhammad, anak Abi Talib, Ali bin Abi Talib anak saudara dia, dan Fatimah anak dia. Maka mereka ini suami isteri. Nabi menasihati pasangan suami isteri ini. Dia kata, kalaulah kamu bergerak ataupun kamu dah duduk dekat tempat tidur kamu, ila firashikuma, dah bersedia untuk tidur, berbaring, au idza akhadhtum madaji'akuma. Kalau dekat sini dia kata apa? Kalau kepada Fatimah, apabila kamu berdua berganjak dan keperaduan, bahasa klasik dan kita fahami, atau kamu hendak tidur, kalau kamu bergerak, kalau kamu berganjak, kadang-kadang rumah orang ni dekat situlah dia makan, dekat situlah dia bergerak dalam selangkah, ataupun rumah yang kecil, kadang rumah orang yang susah, dekat situlah meja makan dia kecil, lepas tu dekat tepi tu dah ada dah tempat dia nak tidur. Kalau rumah orang tu besar, mungkinlah dia kena bergerak jauh sikit masuk ke bilik. Kalau rumah orang tu 2 tingkat, kena naik tingkat atas pula. Kalau 3 tingkat, kena naik tingkat atas lagi dan sebagainya. Maka yang penting, kalau seseorang itu, kalau kamu nak bergerak ataupun nak menuju kepada pembaringan kamu, nak pergi nak tidur, bergerak nak tidur tu dah boleh baca dah. Ataupun masa kamu nak tidur, masa kamu dah duduk nak baring ataupun berbaring, Nabi kata apa? Fakabbira 33. Takbirlah, bacalah Allahu Akbar 33 kali. Dan bertasbihlah kamu berdua sebanyak 33 kali. Dan bertahmidlah kamu berdua sebanyak 33 kali. Dan dalam riwayat yang lain, dia kata tasbih 34 kali. Dan dalam riwayat yang lain juga ada menyebut bahawa takbir 34 kali. Maka bacalah 33 kali tasbih, tahmid dan takbir. Bacalah, itu arahan Nabi Muhammad SAW, itu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu dan juga Fatimah. Jadi kalau dalam riwayat lain ada mengatakan 34 kali untuk tasbih, 34 kali untuk takbir, tetapi tak ada 34 kali untuk tahmid. Itu riwayat yang datang kepada kita secara sahih lah. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali dan Fatimah. Qala Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Fama taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Fama taraktuhu, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan ini, iaitu zikir ini,
sejak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Ali dia kata aku tak pernah tinggal dah. Bila Nabi nasihat je terus buat dan tak pernah tinggalkan. Qila lahu, dikatakan ataupun ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu, wala lailatas siffin, dan walaupun pada malam Siffin. Ali kata apa? Wala lailatas siffin, tidak juga aku tinggalkan walaupun itu adalah malam Siffin. Apa maksud malam Siffin? Kita murajaah sikit je tentang sejarah. Sikit je tentang sejarah. Baru kita faham kenapa orang tanya, kenapa ditanyakan kepada Sayyidina Ali rahimahullah tentang perang Siffin. Sebab kalau malam-malam yang biasa, bila nak pergi ke tempat tidur, bila dah baring tempat tidur dalam keadaan selesa, selepas makan, selepas minum air dan sebagainya, contohnya lah, dalam keadaan yang selesa dan tenang, maka bolehlah baca 33 kali, boleh tasbih dan takbir dan tahmid ini 33, 33, 33 atau 34 untuk takbir dan tasbih. Tapi pada perang Siffin ni, kenapa ditanyakan kepada Ali pada perang Siffin? Okey, siapa-siapa yang belajar sejarah dulu-dululah, sejarah masa belajar sejarah sekolah menengah ke, dekat universiti dan sebagainya, ataupun sekarang setengah belajar sejarah ke apa ke, perang Siffin ini perang yang makruf yang berlaku di sisi Sungai Furat, lebih kurang macam tu. Peperangan besar juga dalam sejarah Islam yang bertembungnya di dalam perangan itu tentera-tentera Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana berakhir dengan majlis tahkim. Apabila kemenangan hampir berpihak kepada tentera Ali radhiyallahu anhu. Maka itu peperangan Siffin yang ulama-ulama berlepas membicarakan tentang perang Siffin. Di antara perkara yang tidak berpuas hati yang menyebabkan berlaku perang Siffin itu adalah tentera-tentera Muawiyah tidak puas hati dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kerana dia belum lagi pada ketika itu menjalankan hukum qisas, bunuh balas kepada pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Itulah di antara sebab berlakunya perang Siffin di antara tentera Ali dan tentera Muawiyah. Jadi bila bercakap tentang peperangan di antara Ali dan Muawiyah, dan kedua-dua mereka ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ulama-ulama sejarah sendiri, kita sebagai orang-orang Islam sendiri beradab di dalam perkara ini dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu adalah ijtihad para sahabat dalam pemerintahan mereka, maka itu adalah satu pengajaran kepada kita sebagai umat Islam. Maka kita kena berhati-hati, kita kena menyerahkan perkara ini kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita pun tidak tahu yang mana yang benar ataupun yang mana yang salah dan sebagainya. Maka itu adalah satu fitnah, satu ujian yang diutuskan oleh Allah SWT kepada hidup para sahabat ridwanullahu alaihim. Semoga Allah mengampunkan para sahabat yang telah banyak berjuang, yang telah banyak berdakwah menyampaikan ajaran Islam, menyambung kerja-kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang Islam mendoakan kepada mereka semoga mereka diampunkan oleh Allah SWT. Mereka iman mereka kuat jauh daripada kita, tetapi kita juga masih lagi perlu untuk menginsafi keadaan itu dan berdoa sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, mendoakan kepada para sahabat semoga mereka diampunkan, semoga mereka diampunkan, kita juga diampunkan, semoga mereka dirahmati dan kita juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan perang Siffin itu, Lailatul Siffin ini lebih kurang berlaku dalam tempoh 9 hari 9 malam lebih kurang. Okey. Maka itu sebab orang tanya kepada Sayyidina Ali, dalam perang Siffin pun dalam keadaan kucak-kacir, kacau bilau itu, kamu tidak tinggalkan ke apa yang Nabi nasihatkan ini untuk baca takbir 33 kali, tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali ini? Maka Imam itu sebab terlalu banyak baca sangat tentang Syiah dan sebagainya itu, bila nak sebut Ali je sebut imam. Saya minta maaf. Kita orang-orang ahli sunnah wal jemaah ini kena hati-hati dengan Syiah sebab bacaan-bacaan, bahan-bahan bacaan dia banyak sangat tersebar dekat internet, tersebar dekat Malaysia ni. Maka kita kena jauhi diri kita daripada faham Syiah ini sebab mereka adalah ajaran yang batil, yang sesat. Tetapi bila kita dah banyak sangat baca tulisan-tulisan itu, bila sebut Ali je,
banyak je orang sebut Imam Ali ataupun Ali karramallahu wajhah, tapi itu gelaran-gelaran yang digunakan oleh Syiah. Kita Sayyidina Ali bin Abi Talib rahimahullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu para sahabat. Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib. Maka bila ditanya dalam keadaan kacau bila perang Siffin itu pun, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata, tidak aku tinggalkan zikir ini walaupun dalam perang Siffin, pada waktu malam Siffin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, kalau tak ada ilmu susah nak kenal. Sebab mereka ini ada taqiyah mereka sebenarnya. Yang pentingnya sekarang ni kita kena faham akidah Islam kita bagaimana kita memahami dan beriman kepada Allah SWT, beriman kepada akidah Islam yang betul. Kita tidak berlebih-lebihan untuk mengagungkan siapa-siapa kecuali dengan apa yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengutuk para sahabat lain kecuali Ali, sebagaimana mereka orang Syiah mengutuk Sayyidina Uthman, Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain, Abu Hurairah dan sebagainya. Kita memuji dan menyanjungi para sahabat, termasuk Ali radhiyallahu anhu juga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga. Kita bersama-sama berada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Islam, dan menolak sebenar-benarnya akidah ataupun fahaman Syiah. Semoga kita dipelihara oleh Allah SWT daripada fahaman-fahaman yang tidak betul dan sesat ini, insya-Allah. Okey, saya serahkan kepada puan moderator balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada saya semua. Muhammad Azhar atas terusan ilmu yang cukup padat, jelas dan terperinci sekali. Dan nak tanya. Ya, Mak Jah? Mak Jah nak tanya? Okey, seterusnya Ustaz, marilah kita tutup, tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Jah boleh kalau nak mesej saya pun tak apa, takut ada yang tertinggal kan. Takut dia ada nak tanya kan, betul. Mak Jah boleh mesej Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Satu ilmunya.